Tak, 7 tu 2 kali. Jadi 27 lah. Kan? 7 2 kali. 7. Jadi 27. Tapi tak apa lah, tak ada. Tak apa sikit lah. Alhamdulillah kita boleh mulakan sekarang. Tadi kita ceritakan jemaah dari Madinah, hari terakhir, hari yang keempat, malam itu akan diberi taklimat. Taklimat persediaan orang dari Madinah nak pergi ke Mekah, di mana hari yang kelima sebenarnya. Namun sebelum itu saya nak sebut, bersamaan dengan itu juga ada orang yang hari ini nak berangkat daripada KLIA ke Jeddah di Mekah. Yang ni kena ambil masa 5 minit, 10 minit saja. Mereka yang dari Malaysia nak berangkat ke Jeddah, masuk Mekah, mereka kena berniat ihram di rumah. Maka dia kena buat yang ni dulu. Ini pun akan dibuat oleh orang yang pergi Madinah hari yang kelima, iaitu mengemas bulu rambut janggut pisai. Bagi orang yang berangkat daripada KLIA ni, katakan dia nak berangkat pukul 3 petang, pukul 9 pagi itu dia buat yang ni dah, sunat ni, iaitu mengandam rambut janggut pisai apa semua, potong kuku. Potong kuku, rambut kena potong sikit. Potong juga saya ambil syarat, sebab dia di padang mahsyar besok dia akan berbeza antara rambut yang bawa pergi ke Mekah dengan rambut yang kita tinggalkan. Dia ada beza ya. Quran kata watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setiap manusia tu akan diputarkan kehidupan dia seumur yang dia hidup. Hari-hari diputarkan. Macam kalau saya ni hidup 70 tahun, 25,550 hari dia akan putarkan balik. Putarkan balik setiap 25,550 diputarkan balik. Jadi akan nampaklah hari yang kita pergi umrah tu, rambut kita macam mana? Rambut kita bercahaya ya. Okey, potong kuku dan mandi sunat musyafir. Jadi bagi mereka yang dari Madinah pun, hari yang kelima pagi itu mereka turunkan beg dah. Turunkan beg dan asingkan pakaian ihram mereka daripada beg besar. Sebab pukul 8 pagi beg itu dia biasanya berangkat pukul 2.30 daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Jadi pukul 8 pagi beg itu kena buat turun dan letak di dewan yang ada ditulis nama. Ditulis nama Ustaz Firdaus, bas nombor 2. Kita letaklah beg kita kat situ. Kan? Tapi jangan lupa asingkan pakaian ihram kita, telekung kita bagi perempuan di beg tarik ya. Beg tarik tu kita jangan serahkan bawah. Sebab beg itu nanti akan dimasukkan dalam perut ban ya. Bagi mereka yang dari Madinah nak ke Mekah tetapi menaiki tren ataupun kereta api, ada kan? Ada. Yang ni sama juga persediaan dia, di mana beg-beg semua turun letak di nombor bas yang dia datang, yang di Mutawif di Support. Pasal dia nanti naik bas, dia tak bawa beg itu. Beg itu akan dibawa oleh bas ke Mekah, dia naik tren. Tapi dia dibenarkan bawa beg tarik. Jadi saya ambil dulu, orang yang pergi naik tren ini, dia orang nak berangkat nanti pukul 2.30. Dia bebas nak pergi pukul 11 pun boleh. Dia beritahu kat Mutawif dia nak pergi 11 boleh, naik tren. Tapi kalau nak pergi 2.30 juga boleh. Cara dia ni lah. Dia trim rambut janggut pisai pula, mandi sunat ihram. Yang mandi sunat ihram. Jadi bagi orang nak pergi Madinah pun mandi sunat ihram, tapi dia mandi pukul 2.30. Sebab orang yang pergi ke Madinah pada hari yang kelima itu, sebelum dia mandi sunat ihram ni, dia pergi sembahyang doa dulu di Masjid Nabawi. Jadi lepas sembahyang doa Masjid Nabawi, pagi tu dia trim rambut jauh syarah. Kemudian jangan lupa sebelum keluar dari Masjid Nabawi kena darah wadah Rasulullah dulu.
Bagi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wada'tuka ya Rasulullah. Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi fi qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua doa ni ada di dalam buku ya. Ada dalam buku. Lepas itu bila dah asma' dia baru, lepas ziarah Rasulullah kemudian ziarah wada. Ziarah wada ini sunat, bukan wajib macam tawaf wada. Sunat ya, sunat. Kena pergi kalau tidak kita sombong dengan Nabi. Beri salam kat dia, aku cakap wadah tu ke Rasulullah, aku nak balik dah, nak tinggalkan kau. Lepas tu bila dah balik ke hotel, lepas sembahyang zuhur, makan. Lepas makan, mandi. Dia mandi. Jadi nak mandi tu kita masuk dalam ni. Bagi orang yang nak berangkat daripada KLIA pun, dari rumah selepas saja dia teriak merambut jangan misai, dia mandi surat air macam ni juga. Dia masuk ke bilik air, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya Allah, aku memohon, aku memujimu kerana menjadikan air ini mudah untuk bersuci. Allah menjadikan minat tawabin, wa ja'alni minat tatahhirin, wa ja'alni minat ibadikal sholihin. Ya Allah, jadikanlah orang aku ini orang yang sentiasa bertobat, orang yang sentiasa bersih dan masuklah golongan orang-orang yang soleh. Lepas tu terus berniat nak mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla sunnatal ihram lillahi ta'ala. Pendek je. Nawaitul ghusla sunnatal ihram lillahi ta'ala. Jangan salah sebut. Ada dulu 7-8 tahun dulu ada seorang yang sebut, Ustaz, dengar sejak saya nak baca lafaz mandi ni, kata baca tak dengar. Dia pun nawaitul ghusla sunnatal ihram li raka'atain makmum lillahi ta'ala. Sudah, mandi sunat ada ihram ada rakaat berarti makmum sekali. Allah. Cakap Nabi, Allah takut aku mandi sunat ihram kerana Ta'ala. Dia mandi belasah. Walaupun wanita ini sedang dalam keuduran, mandi. Ya, mandi selesai semua, setelah mandi, niat lagi satu pula. Itu pakai shampoo tadi. Nombor 2 tak pakai shampoo. Masa yang sama juga niat. Ya Allah takut aku mandi sunat musafir kerana Allah Ta'ala. Mandi pula juru-juru habis semua, ambil wudu. Lak semua dah ambil wudu dah. Kemudian orang lelaki pakai ihram. Ini yang daripada Kuala Lumpur ni pun, daripada rumah dia pakai ihram. Macam mana nak pakai ihram? Macam ini cara pakai ihram dia. Ihram ada 2 lain. Kemudian ada 1 tali pinggang. Cara pakai dia, yang di Madinah pun jangan pakai di ali payah, pakai di ni. Pakai di ni. Cuma yang di Madinah ni saya ingat betul. Bagi anak naik kereta api, dia kena mandi sunat ihram, pakai ihram dan dia janji dengan mutawif nak taksi pukul berapa nak ambil dia. Kalau taksi tu datang bersama dengan bas yang nak bawa orang ke Bir Ali, dia jangan naik bas ke Bir Ali itu. Jangan, pasal dia nak pergi ke kereta api. Cuma ingat betul, nak pergi kereta api ini bila pakai ihram, sembahyang sunat ihram, nak turun pergi ke bas, pasang niat di dalam hotel ataupun di dalam bas ataupun di dalam taksi. Jangan pergi niat di stesen kereta api. Walaupun kata niat di sana adalah Muhammad tak benar sana. Jangan. Sebab sampai sekarang ini kerajaan Saudi tidak dapat menentukan bahawa stesen kereta api adakah itu ada sempadan tanah haram tanah ataupun adakah itu mikat. Mikatnya di Bir Ali tempat lain. Itu bas dia nak pergi. Sebab tu orang yang pergi dengan bas tak payah niat di hotel, dia niat di Masjid Bir Ali. Sebab itu tempat Rasulullah. Saya tanya awal tadi, mana lebih, mana afdalnya pergi daripada Madinah yang pergi daripada Mekah? Saya kata oleh sebab Rasulullah pergi buat umrah daripada Madinah, maka kita ambil sunat ini. Tapi bagi orang yang naik kereta api, dia tak niat di mikat Rasulullah. Dia nak pergi ke stesen kereta api, bukan situ mikatnya. Jadi saya takut stesen kereta api itu bukan mikat ataupun dah lepas mikat. Kita niat di luar mikat, berdosa, ada wajib kena bawa 9 ekor kambing. Tolong ya. Tolong jemaah nak pergi, tolong niat di hotel lagi sebelum naik bas atau taksi ke apa nama ni, ke stesen kereta api. Okey? Boleh ingat Boleh ingat, okey. Walaupun awal kata itu cakap Ustaz dah jengah je, kami sini dah tahu lah sini.
itu terpulang pada mereka. Saya tak mau satu hari diistilahkan bahawa kereta api ini bukan mikat. Kita dah buat dah. Biarlah kita ni awal sebelum sampai mikat lagi sana. Macam naik kapal terbang, lagi 1 jam, another 1 hour will cross the mikat. Can you do your niat please? Sejam sebelum pun dia suruh kita niat ihram dah. Apa salah kalau duduk Madinah sebelum sampai ke kereta api kita niat siap-siap? Okey, itu lagi bagus. Tapi kalau kita niat di kereta api, tak termasuk mikat, mampulah kita kena bayar dam. Jangan kita dah buat umrah selesai dah balik ke rumah dah. Baru disiarkan bahawa kereta api bukan mikat, kacau. Pasal saya tak dapat lagi maklumat adakah dia jadi kereta api. Okey? Jadi siapa yang mandi sunat ihram pakai mandi sunat ihram, mandi sunat musafir pakai ihram, maka pakai ihramnya macam ini. Ya, sama ada daripada Malaysia atau daripada Madinah. Pakai ihram di hotel dulu. Pakai dia kain yang sebelah kiri ini pendek sikit, yang sebelah kanan panjang sikit. Lepas tu yang panjang ni lipat masuk ke dalam. Lipat masuk ke dalam itu. Bagi sempurna sekian, jauh sikit gini, tolak masuk sini. Lepas tu terus dan lipat macam itu. Lepas tu kita gulung. Bila kita gulung tarik naik, dia akan jadi macam kain bersarung. Okey, atau tidak satu balik. Ini yang pakai yang betul. Tak mau pakai tak betul macam mana macam ni sudahlah. Okey. Rokok putihnya tak pakai. Pakai ihram ni. Okey. Ini tali pinggang. Orang dari Madinah boleh masukkan ini. Tapi orang yang naik kapal terbang jangan masukkan gunting dalam tu. Nanti kena rampas lagi nak masuk dalam kapal terbang. Tapi di Madinah tak ada orang periksa, masukkan siap-siap di Madinah. Pasal lepas tawaf sa'i, pasal nak gunting rambut, gunting tak ada. Kan? Jadi bawa ni senang. Okey. Di sini boleh bawa duit. Orang yang Madinah, bila ada duit kecil-kecil, duit silin-silin satu rial tu masuk dalam ni. 10 rial, 20 rial masuk. Lepas tawaf nanti sa'i, lepas sa'i nak balik ke hotel dahaga. Lalu pula kedai tengok orang bergila aiskrim. Kita saya pasal dah jadi kebiasaan saya dah. Lepas tawaf, lepas sa'i lalu kedai aiskrim. Memang kita akan lalu kedai aiskrim. Ya. Okey, bila lalu kita memang nak makan aiskrim walaupun tua-tua bangkar aiskrim juga. Okey, pakai ihram, pakai tali pinggang macam ni ya. Okey, nak pakai macam ni, nak bagi cantik. Buka atas ni, tutup turun. Nak lagi cantik, kubur masuk dalam. Pasal dia makan lama, dia makan longgar tu. Dibuat yang lagi tak sikit. Okey, itu gaya. Satu lagi ni, satu lagi ni hanya begini saja. Itu saja. Macam ni berapa? Yang dari Madinah tadi naik bas terus pergi ke Bir Ali, sampai Bir Ali dengan berapa ya? Saya ada 3 tempat. Nampak ni? Satu yang Bir Ali, satu yang naik tertulis, satu yang daripada KLIA nak pergi ke duduk dalam kapal terbang. Jadi kita ambil Madinah dulu. Madinah sampai Bir Ali, ambil untuk pas akan tunggu setengah jam. Terus kita pergi Bir Ali. Kalau batal wudu, ambil wudu. Biasanya pukul 2.30 di Bir Ali itu akan dibawa masuk ke Masjid Bir Ali. Jadi sampai dalam 23 lebih kurang, dia 7 km saja daripada Madinah ke Bir Ali. Sampai Bir Ali kalau tak ada wudu, terus masuk ke bilik air, ambil wudu. Di tempat tu dia ada tempat mandi, tempat ihram, semua cukup adalah. Tapi kita dah pakai ihram ni tak payahlah. Jadi dah ambil wudu semua cukup. Sembahyang sunat tahiyat masjid. Sembahyang sunat ihram. Ingat ya, sembahyang sunat tahiyat masjid, sembahyang sunat ihram.
Kalau dah sampai waktu asar, jangan terus pergi sembahyang asar bersama dengan jemaah selagi tak sembahyang sunat lagi tak sembahyang sunat ihram. Lepas sembahyang asar jangan lagi sembahyang sunat ihram dah, tak boleh. Waktu asar di situ waktu tahrim. Ya. Jadi kena masuk sembahyang sunat ihram dulu, sembahyang sunat musafir, sembahyang sunat ihram. Lepas itu nak sembahyang asar pun sembahyang tak apa. Kan? Jadi sebelum keluar daripada masjid tu kalau boleh niat siap-siap dalam masjid. Nawaitul umrah orang pergi haji Allah Ta'ala. Pasal bila turun sampai ke bas dalam bas memang pegawai akan ajar berkali-kali. Berjenis-jenis niat dia ni. Siapa yang nak buat umrah sunat, siapa buat umrah wajib, siapa buat umrah badal, siapa buat pegawai akan ajar berkali-kali. Kita pilih mana yang kita nak buat je lah. Okey, itu satu kes bagi mereka yang dari naik bas dari Madinah nak pergi ke Mekah. Jadi dah niat lah, bila niat kena jaga ihram. Nanti sekejap ni saya ulang balik yang niat dia. Satu lagi yang naik kereta api, di lepas mandi sunat ihram perkara itu terus sembahyang sunat tak ada time masjid, dia sembahyang sunat musafir dengan sembahyang sunat ihram. Musafir ihram. Dan bila turun ke bawah, sebelum turun pasang niat saja di dalam hotel ataupun dalam perjalanan nawaitul umrah ta'ala lillahi ta'ala, maka dia pun jaga langit ihram. Clear? Bagi mereka yang nak naik kereta api clear. Niat di hotel. Niat di hotel. Kalau sekiranya dia terlupa niat di stesen, tiba-tiba siap kali jangan salahkan saya dah beritahu. Saya tak mau, saya benda macam ni saya tak mau. Pasal apa? Saya dah punya hal tu. Saya tak nak macam tu. Sebab saya berpegang dengan apa yang saya cakap sebab saya dah hujah ya. Orang lain tak mau ikut saya sudah. Ya kan? Ya, sebab kita buat muka suri syariah belum menempuh kesalahan, kita dah kaji dah dulu. Kita tak mau dah buat salah pun nak menyusahkan orang, dia tak nak. Baik tu orang kata, apa lah Ustaz tahu ni? Ni sesi kereta api pun boleh niat. Niatlah. Niat dah kacau saya. Saya semua orang saya nak niat di hotel lagi. Paling tidak pun dalam masa dah naik bas dah pasang niat tu. Kan? Itu kereta api. Yang satu lagi ni yang naik kapal terbang ni. Di Malaysia dah masuk pergi ke airport naik kapal terbang. Kapal terbang pun terbang. Naik kapal terbang buat apa kan? Naik kapal terbang pun terbang. Dalam tempoh 7 jam kita akan tempoh Mekah. Dia bagi makan kalian keluar perempuan, dia kata another 1 hour we will cross the Mekah. Could you prepare your ihram please? Dia cakap orang putih kalau Saudi lah. Adalah cakap bahasa dia lagi, itu bahasa saya. Kan? Kadang-kadang dia cakap Arab. Kalau naik kapal terbang mas ya. Tuan-tuan lagi 1 jam kita akan menempuh Mekah. Bersedialah untuk berniat. Jadi kita boleh prepare. Jadi ambil buku doa kita itu, buka sesiap. Jadi apabila nak tempuh Mekah, macam orang di Madinah, di Bir Ali, dia pasang niat dah tu, ada beberapa jenis niat. Sama dengan orang atas kapal terbang ni, ada beberapa jenis niat. Oleh kerana kita kali yang pertama baru nak pergi, niatnya satu saja. Nawaitul umrah ta'ala lillahi ta'ala. Ya Allah Tuhanku, aku berniat menaik umrah berihram dengannya kerana Ta'ala. Ya? Ya Allah Tuhanku, aku berniat menaik umrah berihram dengannya kerana Ta'ala. Bagi mereka yang buat umrah sunat, dia berkali-kali pergi ke Mekah, hanya umrah sunat je. Niat sama juga. Ya Allah Tuhanku, aku berniat menaik umrah berihram dengannya kerana Ta'ala. Sama aja. Dan satu lagi bagi mereka yang bernazar. Dia selalu pergi ke Mekah dah. Tapi kali ini dia bernazar. Dia bernazar kalau sekiranya suami saya dah tak balik 3 bulan dah. Mengajuk apa kata tahu lah. Kalau dia balik saya nak pergi naik umrah. Tiba-tiba suami dia balik. Woi, 3 bulan tak jumpa ni. Silap dia bilang putih dari ganggu. Faham ni? Tegur yang minta kata abang nak pergi umrah lah abang. Kalau abang balik dia ke tengah bertayang berbunuh. Oh jumpa balik kan. Maka dia niat nazar. Nawaitul umrah orang tu biar nazar Allah Ta'ala. Pasal dia bernazar. Kalau lah itu nazarnya.
Tapi jangan ada yang bantu kalau sekiranya dia tak jadi nikah, aku nak pergi umrah. Tak boleh macam tu. Dok cakap tadi tak boleh kan. Apa kali ulang tak kata faham. Ni dia dah balik okey lah. Sonok kan. Suami dia dah balik. Kan? Ataupun kalau anak saya dulu buat Isya 8A kepada 8A kena pergi menunaikan ke umrah. Ni yang ni kena berhati-hati. Siapa yang nak menazar kalau anak saya dulu buat Isya 8A saya nak pergi umrah, kena berhati-hati. Kalau dia dulu buat Isya 8A saya nak bawa dia pergi umrah, tengok dapat 8A, ajak anak-anak tak mau pergi. Nah, dia teruk. Dia bernazar macam tu. Mesti kena bawa juga anak dia. Anak dia tak mau pergi, pandai dia apa. Berhati-hati. Tapi kalau dia niat ni, kalau dia dapat 8A saya nak menaik umrah, itu tak apa. Tapi kalau saya nak bawa dia menaik umrah, anak tak pergi, itu kacau. Jaga ya.